Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rakan-rakan. Hari ini saya nak kongsikan tips macam mana nak buat pokok drakor kita mengeluarkan tunas atau cabang yang banyak. Bukan satu, bukan dua, tapi mungkin 5 atau mungkin 6 dalam satu masa. Okey, ini yang kita panggil pokok drakor. Pokok drakor ni adalah tumbuhan yang berasal dari iklim panas di kawasan padang pasir mungkin, di kawasan padang rumput yang mendapat kadar taburan hujan paling sedikit. Tapi pokok drakor ni dia istimewa. Okay, siapa yang tanam pokok drakor ni dia tahulah pokok drakor ni tak perlukan banyak air, kerana dalam batang dia ni sendiri ni dalam batang dia ni sendiri dah menyimpan banyak air. Banyak air. Jadi kalau tuan-tuan jenis yang suka travel, suka makan angin seminggu 2 minggu mungkin, suka tinggal dekat rumah, tak ada pembantu rumah untuk siram pokok-pokok kita, jadi jangan risau. Drakor ni adalah pokok yang paling sesuai sekali untuk ditanam di laman. Dan drakor ni punya karakter yang menawan. Cuba tuan-tuan tengok semua. Dengan daun dia yang tajam, runcing, batang dia yang menyelah tu. Okey. Tapi macam mana kita nak buat supaya drakor kita ni jadi macam ni? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 cabang. Kemudian ada lagi tumbuh, lagi 2, lagi 3 cabang lagi bawah ni. Ini hasil daripada keratan. Saya kerat bawah ni. Cabang yang ke-6 ni saya kerat, dia menghasilkan 3 lagi cabang. Jadi barulah drakor kita nampak menarik. Tapi ada juga sebahagian rakan-rakan tanya pada saya, kenapa pokok drakor saya tak mengeluarkan cabang, hanya tumbuh sebatang? Dah 5-6 tahun tanam. Ini antara koleksi drakor saya yang kesemuanya ada cabang. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak tuan-tuan? Okey, menarik kalau drakor kita bercabang. Ni lagi. Drakor ni ada, tak saya ada beberapa jenis. Yang saya tahu ada 3 jenis. Yang pertama, saya tunjukkan kat sini. Jenis yang ni. Nampak tak beza daun dia? Yang ni daun dia agak lembut, meliuk-liuk. Yang ini, ni tak usah risaulah. Tanam saja 5-6 bulan, dia akan mengeluarkan cabang ataupun tunas secara semula jadi dengan sendirinya. Sampai tak terlayan kita, kadang-kadang sampai rimas kita, sampai kita buang sebahagian daripada tunas-tunasnya. Ini antara pokok drakor yang tak perlu kita risaukan, pasti akan mengeluarkan cabang atau tunas dengan sendiri secara semula jadi. Daun dia pun lembik, agak meliuk-liuk. Beza dengan yang tengah ni. Yang tengah ni yang saya katakan yang paling payah ataupun susah nak mengeluarkan cabang. Ada di antaranya 5 tahun tanam, tinggi sebatang, kadang-kadang sampai mencecah ke bumbung, tak mengeluarkan tunas. Stres kawan-kawan, memang stres. Kalau pengantin baru tu dah beranak pinak dah kalau 5 tahun tanam, 5 tahun berkahwin. Tapi drakor ni kalau dah 5 tahun tanam cuma tinggi sebatang aja, kita proses. Okey, kat sini saya nak kongsikan tips. Macam mana nak buat pokok drakor kita ni bercabang, macam kat atas tu. Itulah yang saya katakan, teknik yang saya guna untuk supaya drakor kita mengeluarkan tunas atau cabang. 1, 2, 3, ada 8 cabang kat atas dia tuan-tuan. Okey, jom kita kongsikan. Okey, ini yang saya panggil drakor yang tak mau bercabang ni. Ini dah 5 tahun saya tanam. Okey tuan-tuan, dah 5 tahun dah saya tanam. Tengok dia tinggi, sampai mencecah hampir sama dengan ketinggian saya ni. Bayangkan tuan-tuan, 5 tahun saja saya simpan yang ni. Sebab kadang-kadang nampak karakter dia tu cantik juga, menawan juga. Tapi nanti bila dah terlalu tinggi, dia nampak macam tak berapa menawan. Okey, tekniknya ada 2 cara. Yang pertama, cara ni agak berbahaya. Cara ni adalah dengan cara memotong 2 drakor kita ni kepada 2 bahagian. Okey. Yang pertama atas ni, tuan-tuan jangan buang. Yang pertama atas ni, bahagian atas ni, setelah kita potong, kita boleh tanam semula. Dengan cara meletakkan dalam pasu. Okey, insya-Allah 95% bahagian atas ni akan hidup semula. Hidup semula dengan sebatang sajalah. Macam tu juga. Dan bahagian bawah ni pula, tuan-tuan, kebarangkalian untuk mengeluarkan cabang adalah cuma 30% saja kebarangkalian untuk mengeluarkan cabang dan hidup. Lagi 70% tu kebiasaannya dia akan mati. Sebab akar ni memberi banyak air, sumber air,
Kemudian air itu tak dapat disalurkan kepada daun. Oleh kerana kita dah potong tadi. Jadi lama-kelamaan air itu akan keluar daripada celah-celah kulit atau batang raku kita yang potong tadi. Dan dekat situlah dia akan mati, akan busuk. Kebadan kalian untuk hidup, kalau nasib kita baik, raku kita akan bertunas, mungkin 3, mungkin 4. Tetapi kebiasaannya dia akan busuk. Jadi cara yang paling selamat, tuan-tuan, cara yang paling selamat, macam mana nak bagi raku kita ni bercabang? Macam saya kata, kena 5 atau 6 cabang sekaligus dalam satu masa. Dan kebadan kalian untuk hidup adalah cerah, lebih kurang 95%. Mengeluarkan cabang dan hidup. Okey, saya kongsikan kat sini caranya. Okey, caranya mudah je, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan hanya perlu ambil seberapa ruang di atas ni, dalam kiraan segenggam lah, segenggam. Kemudian tuan-tuan hanya perlu patahkan, tak perlu menggunakan pisau, hanya dengan menggunakan tangan. Jadi pastikan bahagian bawah ni masih lagi mengandungi daun, daun yang banyak. Okey, maksudnya daun di bahagian bawah lebih banyak daripada daun di bahagian atas. Okey, saya anggarkan. Okey, dalam keadaan macam ni. Okey, tuan-tuan hanya perlu patahkan. Jangan takut, jangan risau, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak? Bahagian ni kita buang. Ni tak hidup lah kalau kita tanam, sebab tak ada mengandungi batang pun dalam ni. Bahagian ni kita buang. Okey, kita kemas kenyikan bahagian tunas yang terpotong ni supaya rata. Okey. Okey, cantik. Okey, tuan-tuan, saya tunjuk. Okey, cuba tuan-tuan lihat. Inilah rupa dia, bentuk dia, bahagian yang kita potong tadi. Pastikan rata. Dengan menggunakan kuku, pastikan potongan tadi rata. Okey, dengan cara ini pokok raku kita ni tak akan busuk, sebab air yang disalurkan akan digunakan oleh daun ini untuk proses fotosintesis ke, proses pembesaran. Jadi bahagian nanti yang akan mengeluarkan tunas atau cabang sekeliling ni, kemungkinan 5 atau 6. Dalam pada masa yang sama, pokok ni masih lagi meneruskan proses dia, sebab ada daun lagi yang tinggal. Jadi hasilnya jadilah macam raku yang saya tunjuk tadi. Atas tu, tuan-tuan, nampak tak atas tu? Itulah proses yang saya guna. Cara ni lebih selamat, lebih berkesan dan lebih cantik hasilnya. Itulah daku. Mungkin ada ramai rakan-rakan yang tanam daku kat laman tapi tak tahu macam mana nak buat. Terfikir nak potong. Tapi teknik potongan tu sangat berbahaya. Kemungkinan potongan di bahagian bawah tu akan busuk kerana terlebih air. Jadi selamat mencuba. Dah tonton, jangan lupa share, komen dan subscribe. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi.